Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Setiap ditimpa penyakit akan ditunjukkan obatnya. Wahai gulam, bila sesuatu penyakit datang menimpamu, hendaklah engkau mengalu-alukannya dengan perasaan sabar dan bertenang sehingga datang pula obatnya. Begitu pula bila datang obat, hendaklah engkau menyambutnya dengan perasaan syukur. Jika engkau berkeadaan serupa ini, barulah engkau dikatakan berada dalam kehidupan yang sementara ini. Takut dari api neraka itu akan mengiris-ngiris sanubari kaum mukminin dan akan memucatkan muka-muka mereka. Dan ketika itu akan bermuramlah hati mereka. Bila perasaan ini muncul dalam diri mereka, nanti Allah Azza wa Jalla akan menyiram ke dalam hati itu air rahmat dan kelembutannya. Akan membuka buat hati itu pintu akhirat, sehingga mereka dapat melihat keamanan dirinya di sana. Bila mereka merasa tenang dan tenteram, sedikit akan dibukakan oleh Tuhan pula bagi mereka pintu kebesarannya. Namun hal ini akan memutus-mutuskan hati dan kebatinannya lagi dari mulanya. Bila keadaan serupa ini berlaku pada diri mereka, maka Allah akan membukakan pula bagi mereka pintu kecantikannya. Lalu mereka akan merasa tenang dan tenteram. Dan kini barulah mereka sedar kerana mereka telah menduduki tingkatan yang tinggi, yang satu duduk di atas yang lain. Wahai gulam, jangan ingat hendak makan dan minum sahaja, hendak pakai pakaian yang cantik dan hendak kahwin, kemudian hendak senang dan mempunyai wang yang banyak sahaja. Memang itu semua kesenangan jiwa dan tabiat. Tetapi di mana pula kesenangan hati dan kebatinan? Tentulah kepada Allah Azza wa Jalla. Ingatanmu hanya kepada apa yang engkau suka sahaja. Namun begitu, hendaklah ingatanmu itu ditujukan kepada Tuhanmu Azza wa Jalla dan apa yang ada di sisinya. Ingatlah bahawa dunia ini ada gantinya, iaitu akhirat. Dan makhluk dicipta pun ada gantinya, iaitu Tuhan Khalik yang mencipta Azza wa Jalla. Apa yang engkau tinggalkan dari kehidupan yang sementara ini, yakni dunia, Allah akan menggantikan yang lebih baik daripadanya di kehidupan akan datang, yakni akhirat. Apa yang sisa dari umurmu pada hari ini, sepatutnya engkau sediakan kesemuanya untuk akhirat. Hendaklah engkau menyediakan diri untuk menyambut kedatangan malakul maut, yakni malaikat yang mencabut nyawa. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita pada pagi ini, setiap ditimpa penyakit akan ditunjukkan obat. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, dalam kehidupan dunia ini kita kena bersedia untuk menanti penyakit.
Kerana kehidupan ini tidak sunyi daripada sihat dan sakit, senang dan susah, gembira dan duka. Kerana ini adalah sunnatullah dan ini adalah takdir Allah pada semua makhluk. Allah Ta'ala berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan dan ujian padanya untuk menguji siapa yang terbaik di kalangan kamu. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan bahawa inna zayyanna as-sama', bila Allah Ta'ala menyebut kami jadikan di muka bumi ini segala perhiasannya linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk kami menguji mereka siapa yang terbaik amalannya. Allah Ta'ala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kamu dengan perkara yang kamu tak suka, dengan perkara yang kamu suka sebagai satu ujian. Maka di antara ujian yang akan mengenai semua hamba Allah ialah sakit. Hatta para Nabi alaihissalam juga ditimpa penyakit. Semua para Nabi ada penyakit masing-masing, sehingga membawa kematian. Sehingga Allah tidak menjadikan kematian itu melainkan ada sakitnya. Ada sakit. Sehingga kita katakan bila seorang mati, doktor mesti cari penyakit dia apa. Tentang penyakit-penyakit ini dan ujian-ujian ini semuanya datang untuk satu hikmah yang besar. Sebab itu kata ulama, laula masaibud dunya lawaradna al-qiyamata mafalis. Kalau kita ni tak ada ujian-ujian kat dunia, nescaya hari kiamat kelak kita orang muflis. Maksudnya tak banyak pahala kita. Pahala kita tak banyak. Adalah solat sikit-sikit, puasa sikit-sikit, tapi buat jahat pun banyak juga. Akhirnya habis diambil oleh orang yang kita zalimi. Tetapi dengan adanya ujian-ujian hidup, miskin, kebimbangan, susah hati, ujian anak-anak, ujian pasangan, ujian ibu bapa, ujian jiran-jiran, bahkan ujian pada tubuh badan kita, maka semuanya ini adalah perkara yang membawa kepada pahala. Sebab itu kata Nabi SAW, wala yazalul bala bil mu'min fi ahlihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Dan sentiasalah orang beriman itu akan diuji pada isterinya atau suaminya, pada hartanya, pada anak pinaknya, sehingga dia bertemu dengan Allah, dia tidak membawa apa-apa dosa. Jadi dalam tempoh kita diuji oleh Allah dengan penyakit, maka kita kena sabar. Sambut dia dengan sabar. Kerana itu Allah Ta'ala berfirman, fasbir sabran jamila. Maka sabarlah dengan sabar yang indah. Apa itu sabar yang indah? Kata ulama tafsir, sabar tanpa bosan. Sabar tanpa mengeluh. Sabar dengan mengharapkan pahala di sisi Allah. Sabar dengan muhasabah diri. Kerana tidaklah Allah Ta'ala mendatangkan penyakit. Walaupun manusia amat mengharapkan kesembuhan setiap kali penyakit, tetapi Allah sebenarnya nak sedarkan manusia apa yang lebih penting daripada kesembuhan. Itu kesembuhan hubungannya dengan Allah. Tuan-tuan, bila kita berpenyakit, sebenarnya Allah nak baiki penyakit kita dengan Tuhan. Apa penyakit kita dengan Tuhan? Dosa, jauh dari Allah, lalai mengingati Allah, tak ada kemanisan waktu mengingati Allah, jarang berdoa. Sebab itu kata Wahab bin Munabbih rahmatullahi alaihi, yanzilul bala liyustakhraj bihi du'a. Turun ujian supaya keluar doa daripada kita. Kadang-kadang dah lama tak angkat tangan berdoa. Bahkan dah lama tak angkat tangan berdoa sungguh-sungguh. Bahkan dah lama tak tunjukkan pergantungan sungguh-sungguh. Ya benar waktu kita doa, ya Allah berilah aku kesihatan. Kita dah sihat, tak rasa apa ayat tu. Ya Allah berilah aku murah rezeki. Rezeki dah melimpah, kita pun tak rasa. Ya Allah berilah aku anak-anak ramai. Anak pun dah ramai, tak rasa. Tapi bila kita kehilangan semua itu,
maka datang kemanisan dalam bermunajat. Datang kesungguhan dalam berdoa. Dan datang kesungguhan dalam pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini 1001 hikmah penyakit. Sebab itu kata Hasan Basri, istawan nas fil afiyah, fa iza nazala al bala tabayanu. Manusia bila dalam keadaan afiat sama je kita nampak. Gelak, ketawa, macam biasa-biasa. Tapi bila turun saja ujian, tabayanu, barulah nampak beza dia. Baru nampak siapa yang paling kuat beragama, siapa yang longgar agama. Siapa yang nampak lebih kuat pergantungannya, siapa yang masih lemah pergantungan. Nampaklah siapa yang benar-benar bermuhasabah dengan ujian. Dengan orang yang cuma melihat ujian tadi bagaikan binatang melihat sesuatu tanpa ada akal. Orang beriman dia melihat ujian dengan ada akal. Bukan akal otak je, akal hati. Orang munafik dia melihat ujian bagaikan binatang yang diikat kemudian dilepaskan. Tak rasa apa-apa. Tak kena ikat menggelupuk, lepas tu lepas dah. Tak rasa apa. Dia pun tak belajar apa-apa. Kerana itu, bila kita menghadapi penyakit, maka sabar. Jangan kita bertanya, bila nak baik ni? Jangan kita berkata, kenapa aku yang kena? Kenapa tak kena orang lain penyakit? Kadang-kadang penyakit kita, saat saya ni penyakit saya, kalau dalam kuliah tidur. Kadang duduk depan kamera pun boleh tidur. Kadang duduk depan ustaz pun boleh, ni penyakit. Maka kita pun sabar dengan penyakit ni. Sabar bukan maksudnya terus tidur. Itu bukan sabar namanya. Itu tak mengambil pengajaran. Sabar di antara makna fasbir sabran jamila ialah mencari rawatannya. Kerana baik kita sabar atau mencari rawatannya, kita sekarang sedang bergerak pada takdir Allah. Inna kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Semua benda ni qadar Allah, takdir Allah. Semua benda. Tuan-tuan, bila kita sebut beriman pada takdir Allah, bukan sekadar kita bermaksud menerima penyakit, kemudian tak buat apa-apa. Berusaha itu juga takdir Allah. Allah mentakdirkan kita supaya usaha. Kadang-kala terjun usaha ni nak rendahkan penyakit, nak rendahkan ego. Ego kita tinggi. Maka datang ujian ini nak rendahkan ego kita. Kita jenis tak nak jumpa manusia. Saya dah tak perlu apa-apa dengan manusia. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia menjadi sombong bila dia rasa tak perlu sesiapa pun. Tapi dia mula terpaksa aku penyakit dia, kena jumpa orang tu, jumpa orang ni. Kena jumpa ustaz-ustaz, minta doa, minta air tawar. Kena jumpa doktor-doktor, kena pergi klinik, kena beratur. Kena macam orang lain juga. Maka dia kembali merasa rendah diri. Dan banyak mana penyakit menghancurkan keegoan manusia. Yang kaya tak ada penyakit, sombong. Yang ada kuasa tak ada penyakit, sombong. Bukan manusia dengan tak ada penyakit, kesombongannya melampau-lampau. Bukan dikatakan Fir'aun mengaku Tuhan sebab dia tak pernah sakit. Fir'aun ni dia tak pernah sakit, maka dia pun mengaku Tuhan. Sakit menunjukkan kita tidak sempurna dan bergantungnya kita kepada pencipta. Apatah lagi kena penyakit yang memang label-label doktor pun surrender angkat tangan, tak ada ubat ni, kanser, penyakit kencing manis, jantung, gout, darah tinggi. Ni doktor kata awak makan ubat ni sampai mati, kata doktor. Kenapa? Darah tinggi. Ni ubat ni letak bawah lidah, darah pekat, suruh cair jantung. Sampai bila doktor? Sampai mati. Bila mati baru buka, baru berhenti ubat. Itu tak beritahu, tak boleh doktor saya tahu mati mana orang makan ubat. Artinya nak tunjuk sampai ramai orang yang diuji oleh Allah makan ubat sampai mati. Kenapa, tuan-tuan sekalian? Supaya hamba Allah ini, kita dah sebut fadilat pertama, dapat pahala banyak. Pahala biar banyak. Dan dapat rasa manis ibadat, manis doa, dapat angkat tangan, dapat rendah diri. Bukan itu tanda Allah Ta'ala sayang. Man yuridillah bihi khairan yusid minhu. Allah bila inginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah uji dia. Allah uji sakit.
Hatta kalau duri yang mencocok kaki kita pun dapat pahala. Tuan-tuan, penting untuk kita bersabar dengan setiap penyakit kita. Dan melihat tanda sayang Allah. Melihat tanda redha Allah. Melihat ingatan Allah. Muhasabah diri. Melihat sebagai satu cara kita dapat pahala banyak. Dan juga untuk melihat betapa rendahnya diri kita. Tuan-tuan, kita ni cuma tunggu masa belaka. Tunggu masa. Sebab itu satu-satu yang boleh mengingatkan kita kematian ialah sakit. Oh, dia kalau tak sakit dia kata, oh, I'm okay, always okay. Dah pergi check dekat doktor. Doktor kata, okay, awak ni punya bagus, jantung bagus, buah pinggang bagus, kolesterol bagus. Pendek kata semua bagus ni. Semua bagus. Kita pun confident dengan hidup. Berjalanlah kita sombong. Bila doktor kata awak ni kolesterol ada ni. Ada kolesterol sikit. Kat jantung awak ada kolesterol. Ada penyakit, kita pun mula kata, ya Allah, ada sakit rupanya. Tuan-tuan, sebab itu bila Allah sayang, Allah matikan kita dengan penyakit. Bila Allah sayang, Allah matikan kita dengan penyakit supaya kita bawa pahala. Kerana itu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, detik-detik kewafatan Nabi SAW, sakaratul maut selama 2 minggu. Sakit. Sehingga Nabi kata, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolong aku menghadapi kesakitan, kematian ini. Kata Aisyah, aku tak cemburu kalau dengar orang kata dia mati senang je. Senang je mati, Ustaz. Dia duduk kat kuliah, dia tidur mati. Senang. Senang tidur dalam kuliah mati nanti. Senang je. Ni kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah sakit, ikat kepala, baluk kepala. Sambil berkata, wah ra'sa, sakitnya kepala. Sampai keadaan macam tu. Untuk apa? Mengangkat darjat baginda sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat darjat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila seorang itu Allah sayang, sampai akhir usianya Allah beri lagi dia penyakit. Kena juga. Dia tak mati sebab tua. Dia mati ada penyakit. Itu tanda-tanda husnul khatimah. Ada penyakit. Tu kadang-kadang ada orang tua, tuan-tuan. Kalau ikutnya memang gaya hidup sihat bagus. Tapi dekat tua Allah beri penyakit kecil manis, darah tinggi. Dia kalau tak ada penyakit pun boleh mati juga. Umur 80. Umur 90 kena COVID. Mati COVID. Dia kalau tak kena COVID pun mati juga. Kena tiup dia angin ke. Mati tergelincir. Tapi Allah nak beri dia kemuliaan. Nak beri kemuliaan. Syahid dan sebagainya. Dengan wabak tadi. Sebab itu kita diajar, dituntut untuk kita sabar dengan sabar yang indah. Tetapi bila datang pula kesembuhan, syukurlah sungguh-sungguh. Kata bila datang kesembuhan, syukurlah betul-betul. Sebab itu kata ulama, antara sebab kita sakit untuk menghargai kesihatan. Sebab kita selalu berkata dengan sakit ni kita tak boleh buat apa yang sihat boleh buat. Dan ini disebut oleh Nabi SAW, ni'matani maghbunun kathirun minan nas as-sihhatu wal farar. Ada 2 perkara yang ramai manusia rugi, sihat dan lapang waktu. Saya waktu sakit, saya bercita-cita kalau saya sihat, saya boleh karang kitab, saya boleh baca kitab itu, baca kitab ini, saya boleh mengajar. Dan bila kita sihat, kebanyakan kita mula lupa apa yang kita pernah bercakap waktu sakit. Ada seorang hamba Allah bila sakit, saya ziarah dia, dia berkata, Ustaz, kalau saya sihat, saya akan ke masjid. Saya akan dengar kuliah. Tapi bila disembuh sahaja, dia tak ke mana pergi dia. Saya pun tak nampak batang hidung dia. Itu ujian. Pada kita dan pada orang sekeliling kita. Tuan-tuan kan pernah penyakit, pernah sakit. Bila kita sakit, ada tak kita ada azam cita-cita tertentu? Ada. Kadang-kadang kita nak fikir, lepas ni saya nak derma. Lepas ni saya betul-betul nak dengar kuliah. Saya betul-betul nak pergi masjid surau. Lepas kita sihat, Masya Allah, lupa benda tu. Oleh kerana itu, tuan-tuan sekalian, sihat dan sakit disambut dengan cara yang baik. Sakit disambut dengan sabar, sihat disambut dengan syukur. Dan bila kita bersyukur ini, bila kita sihat ini, tuan-tuan, alhamdulillah kita sihat. Sampai dah puasa 10 hari dah. Alhamdulillah Ustaz, tak ada sakit apa-apa, 10 hari boleh puasa. Maka syukur sentiasa pada Allah atas nikmat kesihatan ini. Kerana paling ramai orang lupa untuk bersyukur berbanding orang lupa untuk bersabar. Sebab itu tuan-tuan, bila kita makan kan, kita ingat doa.
Tapi bila sudah makan tak ingat doa. Bila makan doa 3 minit doa. Bila sudah makan, bunyi sendawa je. 20 kali. Tak ada sebut Alhamdulillah. Maka ini kealpaan kita. Benda kecil, tapi itu yang kita buat setiap hari. Dan itu amalkan. Sudah makan Alhamdulillah. Paling kurang. Kalaupun kita tak boleh nak doa lebih panjang pada tu. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Cukup menyebut Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kemudian kata Syekh lagi. Takut dari api neraka akan menjadikan orang-orang yang benar-benar beriman pucat wajahnya. Datang kesedihan dan kemuramannya. Bila benda itu ada, maka itu tanda Allah nak siramkan hatinya dengan air rahmat dan kasih sayang Allah SWT, dan Allah nak buka baginya pintu akhirat. Bila Allah buka pintu akhirat, dia akan tenang, dia akan nyaman, dia akan tenteram, dan ketika itu dia akan melihat kebesaran Allah SWT. Dan mereka ini dalam keadaan macam ni, tuan-tuan sekalian, akan sentiasa berada pada kedudukan yang baik di sisi Allah. Baik, antara perkara kedua yang perlu dibuat ialah ingat akan neraka. Tuan-tuan, Nabi SAW lepas solat, Nabi sebut Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Nabi pernah berkhutbah tentang neraka dia. Nabi bersabda, an-nar, 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 neraka, neraka, neraka. Tuan-tuan, kita bila faham sesuatu, cukup satu kalimah, tuan-tuan faham segala-galanya. Baik, saya bagi contoh. Saya sebut satu perkataan. Tuan-tuan faham apa? Langkawi. Tak sebut Langkawi, teringat langsung, Ustaz. Apa? Pinggang Al-Qaraq. Oh, teringat. Langkawi. Oh, teringat, Ustaz. Teringat apa? Coklat. Sebut je Langkawi, ada banyak benda kita ingat sebab kita kenal dia. Baik, kita sebut satu lagi. Mekah. Mekah, Ustaz, kita pun nampak dah. Nampak apa ni? Nasi Arab. Nasi Arab. Kita pun nampak kambing, Ustaz. Nampak ni. Ridan. Hadramaut. Maksudnya kita faham, kita kenal Mekah. Sebut Madinah. Dia kata, oh Madinah. Ini kita cerita basic orang ingat. Oh Madinah, Ustaz, syariat korban. Syariat korban apa benda pula syariat korban? Restoran, seafood. Arti sebut perkataan Madinah, dia duk ingat belaka. Hal ibadat, hal akhirat. Sebut satu perkataan, kita pun ingat belaka. Maknanya kita kenal benda tu. Orang biasa pergi England, kita sebut London. Sebut London sekali, dia ingat belaka. London, Ustaz. Saya London ni atau London ni, saya ingat belaka. Sebut, kalau saya belajar di Mesir, sebut je Mesir. Saya tahu belaka dah. Mesir, teringat kenangan dari duduk mula-mula sampai ke airport, atau mula jejak kaki kali pertama dekat airport Sultan Mahmud, kemudian airport Subang, kemudian kali pertama jejak airport Kuwait, kali pertama jejak airport Kahirah, kali pertama naik kapal terbang business class kali pertama. Sebab apa naik business class? Cerita mudah, sebab economy class dah penuh. Saya terpaksa ditolak ke business class. Tu pelik tapi benar. Saya tak bayar business class. Oleh kerana ekonomi penuh, business tu kosong. Jadi dia pun tolak saya masuk business. Dah jadi business class dah saya. Naik pesawat Kuwait Air. Artinya, bila sebut tu saya teringat semua benda. Tapi malang, tuan-tuan. Bila sebut neraka, tak ingat apa-apa. Kenapa? Tak belajar tentang neraka. Tak tahu kepanasan api neraka. Tak tahu menggelegak api menanti orang yang hendak dibakar. Tak tahu kita nanti waktu dihisap pada hari kiamat kelak, datang malaikat menarik neraka datang. Neraka meronta-ronta untuk membaham semua manusia. Sehingga semua orang berlutut kerana takut. Datang malaikat, ikat neraka ni. Jadi macam makhluk paling liar sekali nak membaham. Saudara kita kalau tengok anjing yang ganas, walau pada tambatan dekat lehernya kita masih gerung, takut. Atau tengok harimau,
Walau diikat dan dipegang oleh tuan, kita rasa takut. Ini kan pula neraka. Yang berkobar bunyinya. Yang berdesir dengan desiran yang kuat, yang dengar daripada tempat yang jauh. Yang tiada belas kasihan. Neraka yang membakar semuanya. La tubki wa la tazar. Tidak akan meninggalkan apa-apa sisa. Tuan-tuan, api kat dunia, kalau bakar tinggal lagi arang. Tetapi neraka bila dia membakar, dia tak tinggalkan apa-apa. Habis binasa. Kemudian dikembalikan semula, dibakar. Setiap kali kulit terbakar, digantikan baru. Sehingga kan gigi penghuni neraka sebesar gunung Uhud. Dia diazab dan diazab. Diganti sebesar gunung Uhud. Sehingga wajah ahli neraka begitu menggerungkan. Kalau dialah boleh menjenguk kat dunia, mati semua kita. Kata wajah paling kita takut sekali. Kita cerita hantu. Tengok muka hantu tak boleh tercabut jantung. Hantu pula tunggu kat tangga. Waktu kita nak ke surau misalnya. Mati kita. Tuan-tuan, ini ahli neraka kalau jenguk wajahnya pada kita, mati kita, gerung tengok wajahnya diazab. Tetapi sayang, kita tak menimbulkan rasa takut tadi. Kita cuma belajar cara buat karipat. Kita belajar cara buat kuih cara. Kita belajar semua benda cara masakkan, buku resepi, macam menara berkembar. Tapi bab neraka, kitab bab neraka tak ada. Kitab bab neraka ni tuan-tuan tak berapa ada. Tak belajar, tak banyak kita belajar. Ya, kita kena kembali belajar bab neraka. Saya ingat bila saya mengajar kitab tentang neraka, dikarang oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, yang berkait tentang neraka. Ya, saya yang mengajar ni pun tak boleh nak senyum. Berapa tahun saya ajar kitab tersebut, daripada kulit ke kulit. Sehingga saya tak mampu senyum dan saya tak mampu untuk bercakap dengan suara perlahan. Melainkan kerana rasa gerung dan takut. Mungkin sahabat-sahabat yang ingin audio tersebut ataupun bab neraka, mungkin boleh dapatkan nanti. Ada sahabat-sahabat saya ada merakamnya tentang neraka. Satu benda yang menyebabkan kita tak lena tidur. Bila ada rasa takut neraka, tuan-tuan sekalian, Allah akan buka pintu hati kita melihat akhirat. Dan Allah buka pintu hati kita sedikit untuk melihat kebesaran Allah. Tapi bila dalam hati kita cuma nampak dunia, kita nampak kebesaran makhluk. Itu seronok kita baik dengan makhluk-makhluk yang ada pangkat dan jawatan. Sebab apa? Dibuka pintu dunia. Tapi kalau dibuka pintu akhirat, kita akan nampak keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu itu tuan-tuan, boleh kita tahu apakah kita berada pada tingkatan yang sebenar. Nilai seorang ialah melihat sejauh mana ditakutkan neraka Allah. Tuan-tuan, kalau baginda sallallahu alaihi wasallam makhluk terpilih, paling takutkan neraka Allah. Walau Nabi bukanlah ahli neraka. Nabi sudah dijamin oleh Allah syurga. Tapi ketakutan baginda sallallahu alaihi wasallam terselah. Kebimbangan Nabi nampak pada wajahnya. Kemudian kata Syekh, kamu ni jangan fikir makan, minum, pakaian, kahwin. Benda tu je yang cuma kesenangan jiwa. Mana dia kesenangan hati? Kesenangan dhamir kamu ataupun kesenangan rohani kamu. Tuan-tuan Syekh Abdul Qadir tak mencela kita suka kepada kahwin, kita suka pada pakaian. Itu fitrah. Namanya kita hidup di dunia. Dan Allah membenarkan. Tetapi kita tidak berusaha mencari kesenangan rohani kita. Kesenangan rohani kita, tuan-tuan sekalian, bila mana kita bersama dengan Allah, mengingati Allah, membesarkan Allah, membina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ kesenangan hati kita. Maka berusahalah. Berusahalah duduk berzikir lebih banyak. Berusahalah untuk solat dengan sempurna. Berusahalah baca Quran dengan lebih banyak. Berusahalah untuk tahajud. Berusahalah untuk bersedekah. Ini semua kesenangan jiwa rohani kita. Jangan sekadar kita, tuan-tuan, nak buat benda dunia ni, semua kita nak excellent. Di hotel tak nak 5 stars, 7 stars, 7 bintang. Pakaian mesti berjenama. Saya tak pakai, lebih kurang saya pakai Armani. Pakai banda-banda ni. Tak apalah, awak mampu pakailah. Armani ke, Almania ke, awak boleh pakai.
Tetapi mana kesenangan akhirat? Kata ada seorang hamba Allah kata, Ustaz, saya nak beli nombor pelik. Saya kata, berapa harga nombor pelik? Lebih kurang 70,000. Nombor berapa? Sebutlah nombor. Saya kata, boleh dengan syarat. Sebagaimana awak senang untuk membeli nombor itu dengan harga sebesar itu, awak juga senang untuk bersedekah dengan nilai yang sama atau lebih. Kalau awak sanggup, silakan. Tak ada masalah apa-apa. So, di situ ada keseimbangan. Ya memanglah kita tengok tuan-tuan, ada orang yang kita ni tak minat nombor pelik sangat. Kita tak minat nombor pelik. Jadi kita nombor pelik berterabur pun kita tak kisah. Berapa nombor? Bagus. Tapi ada orang Masya Allah nombor pelik dia suka. Nombor 1, nombor 2. Saya pergi rumah sahabat saya. Kereta dia cuma pelik nombor 1, nombor 2. Itu dia suka. 1, 2, 1, 2. 1 atau 2 atau 1, 2. Oh, itu dia minat. Yang ni pula minat nombor, saya minat nombor 50. Yang ni pula minat nombor 7. Begitu nombor 7 dia minat. Yang ni pula minat nombor 8. Ada seorang anak murid saya, dia kereta dia nombor 8, 88, 888, 8888. Oh, nombor 8 je minat. Dan kita tahulah harga dia berapa. Secara umum tahulah. Uduh-uduh maklumat kita tahu nombor pelik harga berapa. Ada orang dia cenderung untuk nombor pelik. Saya kata boleh dengan syarat. Kesukaan kamu memiliki benda itu sebagai kesenangan jiwa kamu. Perkara yang sama kamu perlu cari kesenangan rohani kamu. Silakan, sebab kita tak boleh kata benda-benda mewah ni haram sebab Allah Ta'ala halalkan. Allah halalkan. Kadang-kadang orang beli minyak wangi tuan-tuan. Berapa minyak wangi? Sampai 100,000. 50,000 minyak wangi. Saya pergi kedai minyak wangi di Mekah. Tengok harga. Cheap. 5,000, 10,000, 15,000. Cambodia. 15,000 satu botol. Ni kalau beli sekilo 100,000 USD. Kata nak sekilo berapa? 100,000 USD. Ya, saya tahu. Ada orang beli. Ada orang suka benda tu, dia beli. Seronok dia. Tuan-tuan, keseronokan kita dengan dunia tak salah apa. Silakan. Selagi mana tuan-tuan yang rezeki halal. Cara dapat pun halal. Tetapi Syekh Abdul Qadir timbulkan persoalan. Mana dia keseronokan rohani? Sebab keseronokan dunia ini cepat hilang. Dan cepat jemu. Tentang sesuatu yang kita suka lama-lama jemu. Kita minat apa? Oh, saya minat Ustaz ni. Berabuk jati, orang kata evergreen. Lah 3-4 hari rajinlah lap. Lepas tu berkarat. Tapi kita nak benda rohani. Mana dia? Kesungguhan kita mendapat kerohanian. Kemudian kata Syekh, setiap benda kat dunia ni ada ganti dia. Tuan-tuan, satu hari nanti dunia ni akan hilang daripada kita. Kena akur benda tu. Tapi pastikan kita dapat ganti yang lebih baik. Makhluk-makhluk di sisi kita semuanya akan hilang. Mak kita, ayah kita, abang kita, adik-beradik kita, anak murid kita, kawan-kawan kita, semua akan hilang. Tinggal kita bersendirian. Tapi pastikan kita dapat ganti yang lebih baik. Kita ada Allah. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan datang bertemu dengan kami seorang diri. Sebagaimana kami ciptakan dahulu kamu seorang diri. Kita nama bayi keluar daripada perut ibu, kita tak kenal sesiapa. Mak ayah kita pun kita tak kenal. Kita cuma menangis. Sehinggalah kita kenal makhluk bernama ibu, ayah, adik-beradik. Kenal saudara mara. Sampai kita hari ini mengenali beribu manusia. Tapi ingatlah kita akan hilang semua itu. Friend-friend kita kat dunia akan hilang. Saudara mara akan hilang. Tapi jangan sampai kita hilang Tuhan. Orang beriman akan sentiasa mendapat ganti yang lebih baik. Kalau saya hilang orang-orang yang saya sayang di dunia, maka saya akan bertemu dengan Allah. Dan kadang Allah merahmati saya, mengampuni dosa saya. Kalau saya hilang dunia, saya ada akhirat. Yang padanya ada kesempurnaan. Yang padanya nikmat yang tidak pernah berkesudahan. Maka ini perkara kita kena ingat gantian. Kemudian kata Syekh yang terakhir daripada apa yang kita nak bicarakan pada pagi ini. Sentiasalah bersedia untuk menyambut kedatangan malakul maut. Tuan-tuan, kita sentiasa bersedia nak sambut Aidilfitri. Dia dah ni. Saya ingat belum lagi puasa, orang dah fikir Aidilfitri. Dia dah tulis status Facebook,
lagi 32 hari nak 1 Syawal. Puasa tak lagi? Tak ada salah lah, dia seronok gembira. Kita pergi Emporium, kita pergi Pasar Raya dan sebagainya, dah lagu raya dah. Dah ada orang rekod takbir raya. Sesen-sesen TV dah berlomba rekod takbir raya. Saya tanya kawan saya, mana saat ni kita kena rekod takbir raya? Puasa pun belum dah nak takbir raya. Kita seronok menanti benda tu. Baik, itu fitrah. Kita tak kata orang ni, ustaz ni, orang ni kurang sopan lah, itu tak. Itu hal berkait fitrah. Saya tak nafikan. Kita tak boleh kata orang yang suka Idul Fitri dia tak suka Ramadan. Kita tak boleh kata secara mutlak begitu. Tapi kadang-kadang jiwa ini ya tatallaq ilal amam, memang selalu meloncat ke depan. Meloncat ke depan. Kita naik kereta, kita dah bayangkan sampai tempat tu walau belum sampai. Begitu. Dah seronok, dah berkhayal daripada dalam kapal terbang lagi. Dah khayal dah nak sampai ni. Begitu jiwa manusia. Kita baru 1 Ramadan dah rasa dah dekat. Sebab tu kita dah melepasi 1/3 Ramadan, dah hampir Syawal. Oh, cepat dia. Itu jiwa kita. Ya tatallaq ilal amam. Memang perangai manusia ni dia nak ke depan. Atau tuan-tuan tengok anak kecil, tuan-tuan dah nampak masa depan. Maksud saya ialah merancang. Dah simpang duit dia siap-siap. Saya jumpa hamba Allah. Kata, ustaz, anak saya 6 orang, saya dah siap semua beli rumah. Salah ke? Saya tak kata dia salah. Tapi begitu jiwa manusia melihat sesuatu yang menggembirakan mereka. Baik, jadi tuan-tuan, bila kita bersedia dengan benda-benda yang kita suka, kita bersedia, maka satu benda yang kita jangan lupa, bersedialah menghadapi, menyambut tetamu yang paling agung yang akan datang ke tempat kita, namanya malakul maut. Sebab itu kata ulama, fa khairu ghaibin yuntazab, sebaik-baik yang ghaib yang kami tunggu ialah malakul maut. Tetamu yang kami tunggu malakul maut. Kata kalau macam tu keadaan dia, kita dah tahu macam mana persiapan dia. Tapi orang yang kita sebut malakul maut, dia pun dah meremang. Hisap takutnya ustaz. Sebab kamu tak buat apa-apa. Sebab tu kamu takut sangat. Tuan-tuan, bersedia menghadapi malakul maut. Bersedia. Dengan apa? Ketaatan kita pada Allah. Dengan segala ketundukan kita pada Allah. Nak atau tidak, malakul maut akan datang mengunjungi kita. Maka lebih baik kita bersedia daripada awal. Dia akan datang pada saya, dia akan datang pada tuan-tuan. Mati ini pasti. Tetapi biarlah kematian kita dalam suasana yang paling baik yang kita boleh buat. Sebab itu kata seorang ulama, mati ini umpama seni. Maka bentuklah seni yang paling terbaik yang kamu boleh buat. Saya tahu saya mati, tuan-tuan juga tahu tuan-tuan akan mati. Tapi biarlah kita mati dalam keadaan paling baik sekali. Waktu malakul maut datang pada saya berada pada tempat posisi paling baik, paling bagus. Maka pasti orang ni, Masya Allah, terselamat. Orang ni pasti orang paling gembira sekali dalam meninggalkan dunia ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.